Alhamdulillah alladzi ja'ala fil ardi masjidan wa tahura wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa laila libasan wan nawma subhatan wa naharu nuran wa alladzi arsala rasulahu shahidan wa mubasyshiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار أشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الأخيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala keseluruhan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk mengibarkan rumah Allah. Masjid merupakan rumah Allah yang paling istimewa di muka bumi ini. Istilah masjid berasal daripada bahasa Arab, berarti tempat untuk bersujud. Dalam pengertian luas, seluruh hamparan bumi ini sesungguhnya ialah masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura," yang bermaksud seluruh bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersujud untuk solat dan sebagai alat untuk bersujud. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pengertian khusus, istilah masjid merujuk kepada sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Keberadaan masjid dalam bentuk bangunan menjadi bukti letaknya syiar Islam di suatu kawasan. Keberadaan masjid juga berperanan penting dalam membina dan membangunkan masyarakat Islam. Terbukti melalui tindakan Rasulullah SAW. Sebagai sampai ke Madinah, perkara pertama yang baginda lakukan ialah membina Masjid Quba, masjid yang pada era kepimpinan Rasulullah dan pada era kegemilangan Islam berperanan sebagai pusat yang membina kekuatan dan membangunkan tamadun Islam. Sesebuah masjid tidak memenuhi arti yang sebenarnya jika hanya berbentuk sebuah bangunan tersergap indah, tetapi lesu, lengah, kosong dan kaku kerana tidak dilengkapi dengan kegiatan. Masjid perlu disuntik dengan roh yang menghidupkan, diimarahkan dengan kehadiran makmum yang melimpah ruah. Beramai-ramai mendirikan solat secara berjamaah pada setiap waktu, serta dimakmurkan dengan berbagai kegiatan keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan. Umat perlu mengambil tanggungjawab, berperanan aktif untuk mengimarahkan masjid, mengimarahkan, membangunkan dan menghidupkan masjid merupakan salah satu bukti kebenaran iman dalam hati seseorang hamba. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana
billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Yang maksudnya, sesungguhnya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah dengan adanya sifat-sifat yang tersebut. Maka diharapkan mereka termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah. Rasulullah SAW bersabda bahawa salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat ialah seorang hamba yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Para tetamu Allah yang dimuliakan, masjid dan surau wajib diimarahkan agar dapat memenuhi peranan sebagai pusat yang membangunkan kemasyarakatan. Penggunaan istilah imarah bermaksud membangun, menghidupkan, memakmurkan, memelihara, membersihkan, dan mendirikan solat, beriktikaf dan sebagainya. Pengimarahan masjid terbagi pada dua kategori. Yang pertamanya, imarah secara fizikal atau zahir, yaitu membina, menjaga dan menyediakan kemudahan. Ini terdapat 627 buah masjid, 64 surau diri Jumaat, dan 2064 buah surau yang terdaftar di negeri Perak. Alhamdulillah, kebanyakan masjid dan surau yang baru dibina dengan cantik dan selesa, dilengkapi dengan sistem siar raya yang baik, paparan digital yang menarik dan semakin banyak yang dilengkapi dengan pendingin udara. Yang keduanya, imarah secara rohani, secara pengisian, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdaya mendekatkan diri insan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunat seperti solat, membaca Al-Quran, beriktikaf, mengajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian dan keilmuan, juga kegiatan-kegiatan kebajikan dan kemasyarakatan. Masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pengisian yang dapat menarik minat anggota keluarga. Kegagalan melakukan kegiatan pengisian yang berdaya menarik minat ahli-ahli keluarga akan menyebabkan masjid menjadi bangunan yang sepi, lengang dan kosong sampai selesai solat fardu. Diperhatikan, selain daripada solat Jumaat, solat sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidul Adha, jemaah yang menghadiri solat-solat fardu masih kecil bilangannya. Begitu juga bilangan kehadiran dalam majelis ilmu yang dianjurkan. Gerakan meningkatkan syiar Islam di masjid-masjid masih kelihatan lesu dan kurang bertenaga. Lantas gagal menarik minat penyertaan oleh ramai anggota masyarakat, terutama anak muda. Hadirin rahimahullah, kurang kehadiran jemaah semasa solat-solat fardu. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan keilmuan yang hendaklah dilihat sebagai satu cabaran yang perlu ditangani secara bijaksana oleh mereka yang telah diamanahkan dengan tanggungjawab untuk menguruskan masjid. Antara langkah-langkah yang perlu dipikirkan, yang pertamanya, memperkenalkan dan mempelbagaikan program dan kegiatan yang berupaya menarik minat lebih ramai jemaah, terutama golongan remaja untuk ke masjid dan mengimarahkan masjid. Alhamdulillah,
Diperhatikan kini semakin banyak masjid yang telah muncul berbagai kegiatan yang memperkenalkan kegiatan-kegiatan ekonomi, pertanian, penghasilan makanan, perniagaan, riadah, radikal, kiusen, perpustakaan dan minat desa ataupun homestay. Yang keduanya, pengurusan masjid perlu memahami peranan masjid masa kini. Tidak hanya terhad kepada tempat menghubungkan insan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi juga sebagai tempat menghubungkan manusia dengan manusia, membina budaya berteraskan Islam. Peranan masjid mencakupi segala aspek kehidupan kemasyarakatan, merangkumi akidah, syariah, akhlak, ekonomi, sosial, teknologi, kesenian, sains, pertanian dan sebagainya, yang menggambarkan kesempurnaan Islam yang dihayati secara menyeluruh. Pada zaman moden ini, masjid perlu memenuhi tuntutan dan keperluan masyarakat maju agar umat Islam tidak ditinggalkan oleh arus kemajuan yang sedang pesat berlaku. Yang ketiga, melibatkan anak muda untuk berperanan aktif mengimarahkan masjid dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk turut berperanan berada dalam barisan kepimpinan masjid. Seterusnya yang keempat, memuliakan kesucian masjid sebagai rumah Allah yang berperanan sebagai tempat untuk kita menghayati semangat bahawa orang-orang Islam itu bersaudara, tempat menyatukan umat, tempat mendekatkan umat kepada Allah, tempat mengisahkan umat bahawa kita adalah sama di sisi Allah, berperanan kepada akidah yang sama, bertuhankan Allah yang Maha Esa. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa masjid adalah tempat mulia yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Habul biladi ilallahi masajiduha, bermaksud negeri yang paling disukai Allah ialah masjid-masjidnya. Wahai anak-anak keturunan Adam alaihissalam, insaf dan sedarlah bahawa masjid merupakan rumah Allah yang mulia lagi suci. Diamanahkan untuk kita mengimarahkannya. Oleh itu, hendaklah kita hidupkan rasa kasih dan sayang pada rumah Allah ini dengan merajinkan diri kita untuk ke masjid, menemui Allah yang telah memuliakan kita dengan berbagai nikmat, merangkumi keluarga, usia, kesehatan, rezeki dan kejayaan. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat syukur dan rasa terima kasih kita dengan sering berkunjung untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, supaya kita senantiasa mendapat rahmat, hidayah dan petunjuknya daripadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum, lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal